Setiap perjalanan kehidupan pasti ada manis dan pahit. Itulah lumrah kehidupan bagi yang bergelar manusia. Akan tetapi, di setiap penghujung perjalanan itu sudah pasti akan ada kemanisan yang tidak disangka. Lupa nak clock in. Clock in beli je apa risik, beli nak rasakan ada risik untuk menentukan kita ada sebuah tempat tu. Boleh lah nak rasa. Februari 2024, aku pada akhirnya memutuskan untuk menyahut satu cabaran, satu challenge yang dinamakan Iron Butt. Iron Butt merupakan satu challenge yang telah ditubuhkan oleh satu organisasi yang bernama Beluk TV. Boleh search di Facebook beliau. Ni aku ingin membuat mission Iron Butt sekitar 600 km dalam masa 24 jam. Dan sekarang aku turun lebih kurang dalam pukul 4 petang bermula daripada rumah aku. Dan lokasi pertama aku adalah negeri Perlis, lebih kurang dalam 500 km daripada rumah aku. Jumpa kita di sana insyaAllah. Yang mana challenge ini hanyalah terbuka untuk kepada rider-rider yang bermotor, yang dua roda. Challenge ni hanyalah suka-suka sahaja. Yang siapa yang rasa nak sahut dipersilakan, yang tak nak sahut pun tidak mengapa, tiada paksaan. Antara syarat-syarat yang perlu dipenuhi oleh setiap rider yang ingin menyahut Iron Butt ini adalah, salah satunya setiap kali sampai ke satu destinasi tu, seperti contoh saya dari Kuala Terengganu ke Perlis mesti melalui Kelantan. Jadi masa saya masuk Kelantan tu, saya mesti berhenti di suatu kedai ataupun isi minyak untuk mendapatkan resit dan mengambil gambar resit tersebut berserta dengan odometer yang menentukan kita berada di tempat itu. Lepas itu, selepas semua misi yang kita selesai, kita perlu hantar bukti-bukti resit itu kepada admin Iron Butt untuk mengesahkan kita telah berjaya menaungi 1,600 km dalam masa 24 jam ini. Aku sebenarnya tersilap plan laluan. Sepatutnya aku selepas keluar daripada LPT Jambatan Sekati tu kat Losong tu, aku sepatutnya perlu terus mengikuti LPT Pantai Timur, iaitu LPT yang menghubungkan Kuala Terengganu ke Kuala Lumpur. Tapi aku silap pilih jalan mengikut Sungai Tong. Sebab aku tengok kilometer, kalau ikut Sungai Tong tu lebih dekat, lebih kurang berbeza 30 km kalau tak silap aku daripada melalui LPT. Tetapi aku tersilap masa tu. Aku sepatutnya berfikir kalau LPT jauh sikit pun hanya jalan terus saja, straight saja, tak ada traffic light pun tak banyak. Kalau lari ikut Sungai Tong ni banyak traffic light, jalan pula sempit, kosong. Jadi itulah antara kesilapan, mistake yang aku lakukan yang menyebabkan mission ini aku gagal. Ketika sepanjang aku berada di atas jalan gerik ini, aku tidak mampu kata apa-apa, hanya mampu berdiam diri sambil hanya membaca beberapa ayat Quran sahaja, tidak berkata yang lain. Hanya mampu berdoa berserah 100% kepadanya, sebab aku tidak mampu apa-apa masa tu, hanya mengharapkan lampu depan untuk aku sahaja. Dan ketika itu jugalah aku merasa hampir give up kerana aku menyesal sangat-sangat tersilap pilih laluan ketika itu. Alhamdulillah dah sampai Plaza Togorong ni, on the way
aku sebenarnya ikut plan asal. Selepas daripada Kelantan aku terus masuk ke Kedah, dan selepas Kedah aku masuk Perak. Selepas tu pusing balik dan terus ke Kuala Lumpur. Tetapi aku tak tahulah, sebab aku ikut map terus hantar aku daripada Kedah terus ke Plaza Tol Gurun untuk ke Kuala Lumpur. Jadi aku fikir tak payah pergi Perlis sebab nanti kena pusing balik. Jadi aku batalkan plan untuk ke Perlis. Aku teruskan sahaja plan terus ke KL melalui LPT Gurun Kedah. Dan aku sebenarnya juga baru tahu yang Pulau Pinang ni dekat sahaja dengan Kedah. Tidaklah dekat sangat, tapi maksud aku dia sehala untuk satu jalan untuk ke Kuala Lumpur. Dalam lebih kurang 110 km sahaja daripada Kedah untuk ke Pulau Pinang. Jadi mengikut map, aku nak pergi ke KL melalui Kedah, aku juga melalui Pulau Pinang. Jadi sebelum aku sampai ke KL, aku singgah dulu sekejap di Pulau Pinang untuk melalui di Jambatan Pulau Pinang itu dan mengambil gambar. Lepas itu baru aku terus ke KL. Sekarang ni saya berada di Pertuanan Sungai 2 menuju ke Pulau Pinang untuk nanti ke 30 km lagi. Lepas tu terus ke Kuala Lumpur, insyaAllah. Itu maka tahan dan selepas pada aku selesai solat isyak jamak apa, selepas selesai rehat sekejap, aku pun teruskan lagi perjalanan aku, iaitu memasuki Jambatan Pulau Pinang. Dan ketika aku ingin masuk ke Jambatan Pulau Pinang itu, dan ketika itu jugalah hujan lebat mulai turun lagi. Jadi aku pun teruskan jugalah perjalanan itu sebab kejar masa kan. Sambil-sambil tu aku tidaklah bawa laju mana sebab jalan licin, utamakan keselamatan lah. Aku sebenarnya agak terkejut sebab Pulau Pinang ni aku baru tahu dekat sahaja dengan Kedah, hanya 100 meter lebih kilometer macam tu saja. Tidaklah dekat sangat, tapi sekadar nak pergi tu tidak memakan masa yang lama manalah. Kalau dengan motor, kalau dengan kereta mungkin makan masa sikit sebab jam apa dan sebagainya kan. Jadi aku terkejut lah yang Pulau Pinang ni dekat saja dengan Kedah, tidaklah jauh mana. Lebih kurang macam tu lah aku terkejut. Dan aku rasa happy gila sebab aku dapat menaiki jambatan ni dengan motor aku sendiri. Dah masuk KL, saya Pulau Pinang tu. Bagi aku Pulau Pinang ini boleh tahan, cantik juga bandar dia. Dan aku pusing satu kali selepas turun daripada jambatan, kemudian naik balik dan terus ke KL. Cuma aku agak kecewa lah sikit sebab dekat Kedah dengan Kelantan aku tidak dapat mengambil gambar mana sebab aku tidak melalui jalan bandar dia sebab map aku bawa ikut lain. Jadi tak ada tempat yang menarik untuk aku mengambil gambar. Sekadar aku mengambil gambar resip isi minyak je. Kalau waktu siang mungkin aku boleh cari ikut tempat yang menarik untuk aku ambil gambar, tapi dengan mengejar masa satu lagi, jadi aku tidak dapat mengambil gambar lah sebagai kenangan aku di Kedah. Aku singgah untuk mengambil gambar ataupun video dalam sekejap-sekejap sahaja. Aku tidak boleh berlama-lama sebab aku tidak mempunyai banyak masa. Selepas daripada ambil gambar video semua tu, aku terus saja ke Kuala Lumpur. Kalau diikutkan, kalau tersilap aku tidak boleh mengambil gambar di tepi Jambatan Pulau Pinang ni. Tapi aku degil juga
Kalau boleh korang jangan ikut dah apa yang aku buat ni. Sebab aku fikir bukan senang nak datang sini. Jadi aku terpaksa lah langgar sikit arah hang tu, sebab untuk mengambil gambar video sebagai kenangan aku pada masa yang akan datang, kerana aku tidak tahu bila lagi untuk aku sampai ke sini. Saya berada di alun-alun Gunung Senanggur, Kota Selak. Saya nak lihat kejap sini ngotok mata ngah. Ni nak menuju ke Kuala Lumpur, insyaAllah. Aku sebenarnya kalau nak ikut kang mengejar masa tu, aku tak nak tidur pun. Aku nak terus je perjalanan aku sebab nak jimat masa. Akan tetapi ketika malam itu aku sangat-sangat barai dan sangat-sangat mengantuk. Sampaikan satu ketika aku hampir terlelap. Boleh dikatakan aku terlelap sekejap ketika aku buat motor. Memang sangat bahaya lah masa tu. Jadi aku decide aku tidak boleh terus macam ni, aku perlu tidur. Jadi aku decide untuk tidur dulu lah, sekejap rehat walaupun beberapa jam. Kemudian aku teruskan perjalanan aku ke Kuala Lumpur. Aku terus perjalanan aku dalam lepas subuh macam tu, lebih kurang dalam pukul 7.30 baru aku ke Kuala Lumpur. Place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Too many things going on, I can't keep track of them all. From people dropping a bomb to people putting up walls. I feel like life is on hold, perception stuck in a vault. I know that time can heal all, but how much time till we fall? It's awfully chilly outside when there's no shelter to hide. When everything is a lie, you'll find that out in some time. But when the things on your mind are all considered a crime, communication aside, we'll all just fight till we die. Is this an argument or just the start of it? Either way, I don't wanna be a part of it. Can I just get some space? I don't have the heart for this. I can't be picking up Aku the sampai pieces. tepat lebih kurang dalam pukul 10.30 pagi di Menara Berkembang Petronas ini. Dan ketika ini memang semua tahulah kan, di Kuala Lumpur ni memang busy sentiasa. Ramai pelancong, ramai yang orang datang bercuti. Jadi memang sibuk lah jalan. Kalau pergi dengan kereta, apatah lagi kan, dengan motor pun nak mencilok-cilok pun kena berhati-hati. Sebab jalan KL ni bukan macam dekat Kuala Terengganu. Jalan KL ni banyak highway, banyak jalan atas, banyak persimpangan. Jadi kena alert, kena pilih jalan tu betul-betul. Kalau tidak akan pergi ke lain nanti. Seperti yang aku cakap pada awal mula-mula video tadi, aku telah membuat dua mistake yang besar dalam journey aku ni, di dalam mengkomplitkan mission 1,600km dalam masa 24 jam Iron Bike ni. Salah satu daripada mistake besar aku adalah aku bawa power bank kecil. Dan bila bawa power bank kecil, bateri telefon aku memang sentiasa memerlukan kepada bateri yang banyak, kerana sentiasa menggunakan data untuk melihat map. Jadi aku terpaksa singgah, sekejap berhenti Shell, sekejap berhenti Petronas, semata-mata untuk cas. Sebab kalau cas di Petronas, surah Shell Petronas ni lambat naik. Jadi aku terpaksa tunggulah beberapa minit. Jadi kerugian masa aku di situ. Kalau naik pun tak sampai 30, kerana memakan masa yang sangat lama. Jadi aku pandai-pandai jagalah bateri. Walaupun sikit-sikit naik, aku pandai-pandai guna. Terpaksa aku buat macam tu, sebab kalau tidak aku lost contact lagi teruk nanti. Lagi tidak tahu untuk hala tuju aku kembali ke Kuala Terengganu. Alhamdulillah aku dah sampai di Johor Bahru. Dan sekarang aku pergi betul ke Kuala Terengganu dari Kuantan, Pahang. InsyaAllah dalam kira 700km ikut pukul 2-3 pagi sampai aku. Dah esok kerja ni kejegil. Dan dalam kekalutan, kegaduhan yang aku ingin mengejar masa untuk balik ke kampung halamanku itu, aku diuji ketika di dalam perjalanan daripada Johor untuk menuju ke Pahang lalu ke Kuala Terengganu. Aku diuji dengan
rantai putus. Dan dalam perjalanan balik, daripada selesai semua rantai putus itu, aku just sambung je rantai, sebab Powerman Johor tu cakap dia tak ada rantai baru, just sambung saja untuk sementara, boleh lah kan, sampai ke Kuala Terengganu. Dan selepas itu aku teruskan perjalanan aku. Dan macam biasalah, masalah bateri nak habis tidak lagi selesai, kerana powerbank aku memang dah out terus, tidak sempat langsung nak cas. Jadi aku hanya bertawakal je dengan bateri aku bawah pada 10% sambil melihat map dalam keadaan sekali lagi jalan gelap yang aku lalu. Sebenarnya daripada Johor, aku kata aku melalui jalan gelap itu ke Terengganu ni, aku dihadirkan dengan dua orang insan ni yang sehala jalan dengan aku. Dia orang balik ke Kelantan, dia orang kerja kat Johor, nak balik ke Kelantan, jadi jalan sama dengan aku. Aku pun join sekali dengan dia orang. Aku tidak sempat nak rekod perjalanan bersama dengan dia orang, sebab masa tu aku pun ras gila sebenarnya. Dan aku mengucapkan jutaan terima kasih lah kepada dua orang insan daripada Kelantan itu, kerana sebab dia orang lah aku dapat meneruskan perjalanan aku melihat map di telefon aku, kerana aku meminjam powerbank daripadanya. Semoga dimudahkan urusan mereka berdua, insya-Allah. Kami berpisah dengan mereka berdua di RNR Perasing, kalau tak silap aku, dalam perjalanan ke Kuala Terengganu. Kami tidak sempat ambil gambar, hanya aku dapat rekod je daripada jauh, daripada belakang. Kalau ikutkan hajat aku ingin selfie, nak selfie dengan dia orang berdua, tapi dia orang pun rush juga nak balik ke Kelantan. Jadi aku pun campur dengan malu-malu nak selfie kan, jadi tak apalah, tidak selfie pun. Tapi aku dah dapatkan nombor dia untuk aku kontak kalau apa-apa nak tanya. Apa-apa pun, sekali lagi aku bersyukur dan berterima kasih kepada dua orang insan ini kerana sudi menemani aku balik sekali dengan aku. Aku harap aku dapat jumpa lagi dia orang di suatu hari nanti. Dan aku ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada khususnya kedua bapa aku kerana membenarkan aku untuk melaksanakan misi ini. Semoga Allah merahmati mereka berdua dan juga semua yang mendoakan aku, serta dua orang insan yang bantu aku ini. Semoga Allah merahmati anda semua, insya-Allah.